Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, di atas segala pemberian dan kurniaan. Selawat dan salam buat junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, kekasih kita. Mudah-mudahan setiap daripada kita beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pembacaan berkenaan tentang hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang lebih dikenali sebagai Jami' ataupun Sunan Tirmizi. Mudah-mudahan setiap daripada kita dapat memperbanyakkan selawat setiap kali kita membaca berkenaan tentang sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tiba pada muka surat 338. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 338. Yang mana berkenaan tentang salatul khauf. Maka Imam Tirmizi membawakan tajuk bab yang ke-8, babu majaa, bab pada hadis yang telah diriwayatkan berkenaan tentang salatul khauf. Babu majaa fi salatul khauf, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan tentang salatul khauf. Maka al-khauf maksudnya adalah waktu berada dalam ketakutan. Maka bila seseorang itu berada di dalam ketakutan, maka Nabi SAW telah menunjukkan cara solat yang berbeza. Terutamanya ketika mana nak solat berjemaah bersama dengan imam. Ada satu lagi solat dikenali sebagai syiddatul khauf, tersangat-sangat takut. Solat syiddatul khauf adalah terutamanya ketika mana sedang berada dalam peperangan. Seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah dalam Al-Quran, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maka boleh dalam keadaan menunggang, dalam keadaan berjalan dan sebagainya. Lihat kepada Arafah, baris yang pertama, Arafah pada baris yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, muka surat sebelah. Baris yang pertama, muka surat sebelah. Maka disebutkan di sini, anwa'u salatil khawfi indal a'immah. Ada banyak riwayat berkenaan tentang solat ketika mana dalam ketakutan, ketika mana dah bersedia nak berhadapan dengan musuh dan sebagainya. Maka kata Abu Bakar bin Arabi Al-Maliki, disebutkan di sini bahawa inna sifata tablughu 24. Beliau kata beliau menjumpai riwayat-riwayat berkenaan tentang salatul khauf sehingga 24 riwayat, 24 cara yang berbeza berkenaan tentang salatul khauf. Kemudian baris yang bawahnya pula, wa qala Ibnul Qayyim pula berkata di dalam Zadul Ma'ad, ada lebih kurang sitah, ada lebih kurang 6 cara yang pada waktu itu sangat ketara berkenaan tentang salatul khauf, salat ketika mana berada dalam ketakutan. Dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka disebutkan yang ada di dalam mazhab Syafi'i pada waktu itu adalah sebanyak 16 kaifiyah. 16 kaifiyah. Daripada 16 kaifiyah, 4 yang pada waktu itu banyak digunakan dalam mazhab Syafi'i. Ada 4 cara yang pada waktu itu digunakan di dalam mazhab Syafi'i.
Maka antaranya adalah ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika mana cara yang mana Nabi SAW buat ketika mana dalam peperangan Zatul Riqa'. Kemudian ada cara ketika mana Nabi SAW berada di Asfan, dan juga banyak riwayat yang lain yang mana boleh rujuk dalam kitab mazhab Syafi'i. Maka ada 4 cara yang pada waktu itu banyak diguna dalam mazhab Syafi'i. Secara ringkasnya, 4 cara ini adalah bergantung pada situasi yang berbeza. Maka cara yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, para pelajar boleh tulis. Cara yang pertama adalah idza kana al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Dan pada waktu itu musuh berada bukan pada arah kiblat. Contohnya kiblat di sini, tapi musuh berada di bahagian kanan, kiri ataupun belakang. Maka ini cara yang pertama yang mana ada dalam hadis yang mana ada disebutkan dalam fiqh mazhab Syafi'i. Kemudian cara yang kedua adalah ketika mana musuh benar-benar berada di depan kiblat. Maksudnya musuh betul-betul depan kita. Solat menghadap kiblat, musuh berada di depan. Maka ini adalah cara yang kedua. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adalah yang ketiga. Ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, musuh bukan berada di arah kiblat juga. Dan ini Nabi SAW pernah buat ketika mana baginda berada di batni Nakhal, batni Nakhal. Dan yang keempat adalah solat syiddatul khauf, ketika mana tengah perang. Maka pada waktu itu seperti yang Al-Quran sebut, boleh solat dalam keadaan berjalan, menunggang dan sebagainya. Jom kita lihat riwayat yang ada di dalam Jami' Tirmizi. Riwayat yang ke-572. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Shawarib qala hadatsana Yazid bin Zura'in qala hadatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Salim an abihi, daripada Abdullah bin Umar. An Abi sini gariskan bawah dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan salatul khauf, salat khauf, bi ihdat taifataini, dengan salah satu daripada 2 kumpulan. Maka cara yang dibawakan dalam riwayat Tirmizi ini adalah pada waktu itu Nabi bahagi pasukan tentera menjadi 2 pasukan. Maka bi ihdat taifataini raka'ah, Nabi SAW solat dengan kumpulan tentera yang pertama 1 rakaat. Wa taifatul ukhra, dalam keadaan pasukan yang kedua muwajihatul adu, bersedia menghadap musuh. Maka yang riwayat Abdullah bin Umar ini adalah musuh berada pada waktu itu bukan di arah kiblat. Maka Nabi bagi 2 pasukan. Satu pasukan pada waktu itu solat bersama dengan Nabi SAW rakaat yang pertama. Dan pasukan yang kedua standby menghadap ke arah musuh, bersedia risau kalau musuh datang menyerang waktu solat. Thumman sarafu, maka kemudian pergilah pasukan yang pertama yang telah solat 1 rakaat dengan imam. Kemudian faqamu fi maqami ulaika, mereka menggantikan tempat pasukan kedua yang tadi berdiri menghadap musuh. Waja'a ulaika, dan datang pasukan yang kedua, fasalla bihim, maka imam solat dengan mereka rakaatan ukhra, rakaat yang kedua. Thumma sallama alaihim, kemudian imam memberi salam bersama dengan mereka. Faqama haula'i, maka pasukan yang kedua yang baru dapat 1 rakaat bersama dengan imam, dia akan menyempurnakan rakaatnya. Wa qama haula'i faqadau raka'atahum, maka pada waktu itu mereka akan menyempurnakan rakaat mereka. Bererti setiap pasukan hanya dapat 1 rakaat bersama dengan imam, dan imam menunaikan 2 rakaat. Imam menunaikan 2 rakaat. Maka pasukan yang pertama pada waktu itu imam solat bersama dengan mereka, dan imam akan duduk, imam akan berdiri. Contohnya pada rakaat yang kedua lama sedikit. Maka pasukan yang pertama ini dia tak ikut imam rakaat kedua, hanya rakaat pertama, dan mereka habiskan rakaat kedua mereka sendiri. Kemudian dah habis bagi salam, pasukan yang pertama pergi ke tempat pasukan yang kedua, mereka pula kawal musuh, dan pada waktu itu pasukan yang kedua datang
join ketika mana imam sedang berdiri pada rakaat kedua. Maka bila imam dah bagi salam, mereka pada waktu itu bangun dan sempurnakan rakaat mereka. Jelas ke jelas? Okey. Sebab itu lihat kepada sahara baris yang kedua. Detail berkenaan tentang sabdaan Nabi tadi adalah, kata-kata Abdullah bin Umar tadi adalah, maka kumpulan yang kedua, mereka pada waktu itu, maksudnya kumpulan yang dah solat bersama dengan imam, mereka akan pergi ke arah musuh. Dan kumpulan yang pada waktu itu tadi, yang tadi berada menghadap musuh, mereka pada waktu itu akan datang. Dan mereka menyempurnakan solat mereka secara bersendirian dan memberi salam dan pergi pada waktu itu ke tempat musuh. Mereka ganti, tapi masing-masing hanya dapat satu rakaat bersama dengan imam, dan imam menunaikan 2 rakaat, setiap rakaat bersama dengan kumpulan yang berbeza. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini, yang tu boleh gariskan, nanti boleh jadikan sebagai rujukan. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir, Huzaifah, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Sahal bin Abi Hasmah, Abu Ayyash Az-Zuraki, dan nama Abu Ayyash adalah Zaid bin Samit radhiyallahu anhum, dan Abu Bakrah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, wa qad dhahaba Malik bin Anas, dan Imam Malik bin Anas telah mengambil pandangan fi salatil khauf, berkenaan tentang solat ketika mana dalam ketakutan, ila hadis kepada riwayat Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu taala anhu. Dan itulah juga pandangan Imam Syafi'i. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i pada waktu itu dia memilih 4 pandangan. Dalam mazhab Syafi'i memilih 4 pandangan, dan boleh gunakan salah satu daripada 4 pandangan tersebut. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, qad ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul khaufi ala aujuh. Sungguh telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pelbagai cara yang berbeza berkenaan tentang solat pada waktu takut, solatul khauf. Wa ma a'lamu, dan tidaklah aku ketahui, kata Imam Ahmad, berkenaan tentang bab ini kecuali semuanya adalah hadis yang sahih. Wa akhtaru, dan aku memilih hadis Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu taala anhu. Namun kalau kita lihat di dalam di dalam penerangan bahawa semua cara pada waktu itu diterima oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal mengutamakan riwayat Sahal bin Abi Hasmah, namun pada waktu itu beliau menerima juga riwayat-riwayat yang lain kerana semuanya adalah hadis yang sahih. Tadi kita dah belajar ada lebih daripada 24 cara. Ibn Qayyim punya pandangan yang begitu ketara, ada 6 cara. Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah dalam mazhab Syafi'i ada menyebut 16 cara. Maka pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal mengutamakan riwayat Sahal bin Abi Hasmah, namun pada waktu itu tidak menafikan riwayat-riwayat yang lain. Kata Imam Tirmizi, wa hakadha qala Ishaq ibn Ibrahim, dan beginilah juga pandangan Ishaq bin Ibrahim. Beliau berkata, telah sabit riwayat-riwayat yang begitu banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatul khauf, berkenaan salatul khauf. Wa ra'a, dan beliau berpandangan, anna kullu ma ruwiya, sesungguhnya semua yang telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatul khauf, berkenaan tentang salatul khauf, fahuwa jaizun, ianya adalah boleh diamalkan. Maka pandangan Ishaq bin Ibrahim sama seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Wa hadza ala qadril khauf, dan kata Ishaq bin Ibrahim, pandangan beliau, setiap riwayat itu dia berbeza dan amalannya berbeza bergantung kepada tahap ketakutan, bergantung kepada tahap ancaman musuh bagaimana. Dan pada waktu itu boleh diambil riwayat berdasarkan kepada tahap ancaman musuh dan kerisauan yang akan datang daripada ancaman musuh. Qala Ishaq, berkata Ishaq, walasna nakhtaru, dan tidaklah kami memilih hadis Sahal bin Abi Hasmah ala ghairihi, berbanding riwayat yang lain. Maksudnya pada waktu itu beza antara Ishaq bin Ibrahim dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal terima semua riwayat, tetapi mengutamakan riwayat Sahal bin Abi Hasmah.
Sementara Ishaq bin Ibrahim pula, pada waktu itu beliau terima semua riwayat dan tidak mengutamakan satu riwayat berbanding dengan riwayat yang lain. Jelas ke jelas? Okey. Kata Imam Tirmizi, dan hadis Abdullah bin Umar adalah hadis hasan sahih yang kita baca tadi. Wa qad rawahu, dan sungguh telah meriwayatkannya Musa bin Uqbah daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi SAW, nahwahu, dengan riwayat yang lebih kurang sama. Riwayat 573. Ini riwayat Sahal bin Abi Hasmah yang kita baca, yang diutamakan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, begitu juga Imam Syafi'i. Wabi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar an Yahya bin Sa'id al-Qattan qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari an al-Qasim bin Muhammad an Salih bin al-Khawwat ibn Jubair an Sahal bin Abi Hasmah, daripada sahabat Nabi Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu taala anhum, sesungguhnya beliau berkata berkenaan tentang salatul khauf, qala, beliau berkata, yaqumul imam, imam akan berdiri mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, wa taqumu ta'ifatun minhum ma'ah, dan ada satu kumpulan yang akan bersama dengan imam, wa ta'ifatun, ada kumpulan yang kedua, min qibalil adu, yang pada waktu itu berada di pihak musuh, maksudnya menghadap ke musuh, wujuhuhum ilal adu, dan pada waktu itu wajah mereka menghadap ke musuh, fayarka'u bihim rak'ah, maka imam akan solat satu rakaat bersama dengan kumpulan yang pertama, wa yarka'una li anfusihim rak'ah, dan baki satu lagi rakaat mereka solat sendiri, wa yasjuduna li anfusihim, dan mereka akan sujud untuk diri mereka sendiri, sajadataini, pada waktu itu dua sajadah, maksudnya satu rakaat, fi makanihim, pada tempat mereka. Okey. Summa yadhhabun, bila kumpulan pertama ni dah selesai, mereka akan pergi ke tempat kumpulan yang kedua berdiri menjaga musuh. Wa yaji'u ulaika, dan akan datang kumpulan yang kedua, fayarka'u bihim rak'ah, imam akan menyambung solatnya, dan pada waktu itu kumpulan kedua ini pun akan dapat satu rakaat dengan imam. Wa yasjudu bihim sajdatain, dan imam akan sujud bersama dengan mereka dua sajdah, maksudnya satu rakaat. Fahiya lahu thintan, maka akhirnya imam mendapat dua rakaat, dan setiap daripada kumpulan ini akan mendapat satu rakaat bersama dengan imam. Dan kumpulan yang kedua ini, thumma yarka'una rak'ah wa yasjuduna sajdatain, akan menghabiskan rakaat kedua mereka secara bersendirian. Maka beza riwayat Sahal bin Abi Hasmah dan juga riwayat Abdullah bin Umar adalah, riwayat Sahal bin Abi Hasmah, setiap kumpulan akan habiskan solat mereka dan baru bergerak. Kumpulan pertama, waktu imam tengah tunggu tu, mereka habiskan solat mereka baru bergerak. Kemudian baru datang kumpulan yang kedua, mereka pun solat, habiskan solat mereka bersama dengan imam. Tapi riwayat Abdullah bin Umar, masing-masing satu rakaat pergi, kemudian datang balik. Itu beza dia. Setiap riwayat pada waktu itu tetap solat satu rakaat bersama dengan imam. Cuma riwayat Abdullah bin Umar, kalau kita perasan, kumpulan ini pada waktu itu, kenapa? Kumpulan ini, riwayat Abdullah bin Umar, kumpulan ni dia belum habis solat, dia dah pergi ke tempat musuh. Kemudian bila kumpulan yang kedua dah selesai, pada waktu itu baru dia datang balik habiskan solat dia bersendirian. Maka itu beza antara riwayat Abdullah bin Umar dan riwayat Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu taala anhum. Jelas ke? Okey. Berkata Muhammad bin Bashar, aku telah bertanya kepada Yahya bin Sa'id berkenaan tentang hadis ini. Fahaddathani, maka beliau telah meriwayatkan daripada Syu'bah, daripada, kan kita nampak dekat situ ada dua Yahya bin Sa'id, satu Yahya bin Sa'id Al-Qattan, satu lagi Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nampak ke? Okey. Maka Muhammad bin Bashar, dia tanya kepada guru dia, iaitu Yahya bin Sa'id yang pertama, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, berkenaan tentang hadis ini. Maka kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan,
hadis ini telah menceritakan kepadaku Syu'bah. Padahal dalam riwayat itu siapa? Siapa yang meriwayatkan kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan? Siapa guru dia? Siapa guru Yahya bin Sa'id Al-Qattan dalam riwayat ni? Ya? Riwayat tadi 573. Siapa guru kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan? Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Maka riwayat 573, Muhammad bin Bashar pada waktu itu meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan gurunya, daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tetapi ketika mana dia tanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan pada waktu yang lain, dia tanya tentang hadis ini, maka pada waktu itu Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata, hadis ini telah diriwayatkan kepadaku oleh Syu'bah. Sepatutnya Yahya bin Sa'id Al-Ansari, tapi pada waktu itu beliau menyebut nama Syu'bah. Dan kemudian barulah beliau sebut nama Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim daripada ayahnya Al-Qasim bin Muhammad, baru Salih bin Khawwat, baru Sahal bin Abi Hathmah. Maka ada dua beza. Yang pertama, pada tempat Yahya bin Sa'id Al-Ansari dibawakan Syu'bah. Dan yang kedua, sepatutnya Al-Qasim bin Muhammad dibawakan anaknya Abdul Rahman bin Qasim, baru Qasim bin Muhammad. Maka ada dua beza. Maka pada waktu tu riwayat sama, cuma sanad dia berbeza. Wa qala li, dan pada waktu itu dia berkata kepadaku, uktubhu, tulislah sanad yang kedua ini, ila jambihi, di sisi sanad pertama yang engkau dah tahu. Walastu ahfazul hadis, dan tidaklah aku ingat akan hadis ini secara tepat. Walakinnahu, namun riwayat yang kedua daripada Syu'bah ini adalah lebih kurang sama seperti riwayat yang pertama daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Bermaksud, Yahya bin Sa'id Al-Qattan pada waktu itu, hadis ini dia dapat daripada dua sanad. Satu daripada Syu'bah, daripada Abdul Rahman bin Qasim, daripada ayahnya Qasim bin Muhammad, baru pada waktu itu daripada Salih bin Khawwat, daripada Sal bin Abi Hathmah. Ini sanad yang kedua. Sanad yang pertama lebih pendek sebab dia kurang seorang. Itulah beliau ambil daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, daripada Qasim bin Muhammad terus tanpa melalui anaknya, dan kemudian daripada Salih bin Khawwat, dan kemudian pada waktu itu daripada Sahal bin Abi Hathmah. Jelas ke jelas? Lalu sanadnya pada waktu itu ada dua. Namun pada waktu itu ada satu sanad yang ada penambahan orang, dan ada satu sanad yang pada waktu itu lebih kuat kerana ada kurang seorang di situ. Maka dia kata dengan Muhammad bin Bashar, anak murid dia, tulis kedua-dua sanad ini, kerana inilah kedua-dua sanad yang aku dapat berkenaan tentang hadis ini. Berkata Imam Tirmizi, wa hadza haditsun hasanun sahih, dan hadis ini adalah hadis hasan sahih, lam yarfa'hu, tidak menjadikan ianya marfu', Yahya bin Sa'id Al-Ansari daripada Qasim bin Muhammad. Wa hakadha, lalu apa beza dia? Sanad yang pertama tadi 573, ada nampak tak nama Nabi SAW di situ? Tak ada. Maka riwayatnya pada waktu itu adalah daripada Sahal bin Abi Hasmah, dan dia sendiri cakap semestinya dia dapat daripada Nabi SAW, cuma dia tak sebut nama Nabi SAW. Maka bila tak sebut nama Nabi, maka ianya tidak berada dalam hukum hadis yang marfu', sebab tak disebut nama Nabi. Sebab itu Yahya bin Sa'id Al-Qattan dia ada sanad yang kedua. Walaupun sanad yang kedua ada penambahan nama Abdul Rahman bin Qasim, tapi sanad yang kedua ini adalah marfu', maksudnya riwayatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada disebut nama Nabi di situ. Maka sebab itu Imam Tirmizi kongsikan kedua-dua riwayat. Sebab itu kata Imam Tirmizi, lam yarfa'hu, tidak menjadikan hadis tersebut marfu', sanad yang mana adanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari daripada Qasim bin Muhammad. Wa hakadha, dan beginilah yang telah diriwayatkan oleh anak murid Yahya bin Sa'id Al-Ansari yang lain,
mauqufa, semuanya meriwayatkan secara mauquf sampai kepada sahabat Sahal bin Abi Hathmah sahaja. Wa rafa'ahu, namun riwayat tersebut dijadikan sebagai marfu' oleh Syu'bah daripada Abdul Rahman bin Qasim daripada ayahnya Qasim bin Muhammad mengikut sanad yang kita baca tadi. Jelas ke jelas? Kenapa Imam Tirmizi bawa kedua-dua sanad? Nak menunjukkan bahawa ini adalah riwayat yang marfu', cuma daripada sanad yang berbeza, yang mana daripada riwayat Syu'bah. Kata Imam Tirmizi, warawa Malik bin Anas, dan telah meriwayatkan Malik bin Anas daripada Yazid bin Ruman, daripada Salih bin Khawwat, amman salla, daripada orang yang pernah salat bersama dengan Nabi SAW, salatul khauf, salat khauf, fadzakara nahwah, maka dia menceritakan riwayat yang sama. Maka dibawakan riwayat Imam Malik ini nak menunjukkan sebenarnya apa yang disebut oleh Sahal bin Abi Hathmah adalah pada waktu itu riwayat yang marfu', walaupun tak disebutkan nama Nabi SAW pada riwayat 573 tadi. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan inilah pandangan Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahway, iaitu mereka memilih pandangan Sahal bin Abi Hathmah ketika mana berada dalam situasi salatul khauf, dan tidak memilih riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Waruya, dan diriwayatkan daripada lebih daripada seorang, sesungguhnya Nabi SAW telah menunaikan salat dengan salah satu daripada dua kumpulan, satu rakaat. Maka Nabi SAW telah salat 2 rakaat secara berjemaah dengan kumpulan ini, dan mereka telah salat 1 rakaat bersama dengan Nabi, dan rakaat yang kedua masing-masing telah salat secara munfaridin, sendirian. Jelas ke jelas? Nanti boleh cek ke kitab Taqriratus Sadidah berkenaan tentang 4 cara salatul khauf yang ada dalam mazhab Syafi'i. Bab yang ke-9 berkenaan tentang majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang fi sujudil Quran, berkenaan tentang sujud-sujud yang ada ketika mana membaca ayat Al-Quran. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lihat kepada Sahara, hujung dia, Sahara hujung dia, baris yang terakhir. Di sisi majoriti para ulama, sujud tilawah adalah sunat, dan di sisi Imam Abu Hanifah, sujud tilawah adalah wajib. Jumpa ke tak? Gariskan di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lihat kepada riwayat 574. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Sufyan bin Waqi'in qala hadatsana Abdullah bin Wahb an Amr bin al-Harith an Sa'id bin Abi Hilal an Umar ad-Dimashqi an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhum qal, berkata Abu Darda, sajadtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 11 sujud, minha, antaranya adalah sujud yang berada di dalam suratul Najm. Maka 11 sujud inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebab itu lihat kepada Arafah baris yang kedua, 4, 6, 8. Baris yang ke-8, al-ikhtilafu fi adadi sujud tilawah, berapakah bilangan sujud tilawah yang ada dalam Al-Quran. Maka qala Malik, berkata Imam Malik bin Anas, inna sujuda, sesungguhnya sujud tilawah yang ada dalam Al-Quran ada pada 11 tempat. Berdasarkan riwayat yang ada daripada Abu Darda tadi. Kata Abu Darda, aku ketika mana ikut Nabi SAW dalam bacaan Al-Quran ketika mana salat, maka pada waktu itu ada 11 tempat sujud sahaja. Maka itu pandangan Imam Malik. Dan sujud-sujud yang berada pada penghujung Al-Quran, juz 30 dan sebagainya, maka itu tidak diambil oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ada 15 tempat sujud, ada 15. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, inna sajadat, sesungguhnya sujud tilawah ada 14 tempat, illa, kecuali annahu qala Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeza tentang 14 tadi. Maka Imam Syafi'i berkata dalam surah Al-Hajj ada 2, dan apa yang ada dalam surah Sad itu bukan sujud tilawah tapi sujud syukur. Sementara Imam Abu Hanifah kata dalam suratul Hajj hanya ada 1, dan apa yang ada dalam surah Sad itu adalah sujud tilawah.
Maka itu je perbezaan di antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, tetapi masing-masing pada waktu itu menyebut sebanyak 14 tempat. Cuma Imam Malik yang mengatakan 11 dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan 15. Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, dan di dalam riwayat berkenaan tentang sujud tilawah ini ada riwayat yang lain daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Amr ibn Al-As radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Darda adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada riwayat Sa'id bin Abi Hilal daripada Umar ad-Dimashqi. Riwayat 575. Wabi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala hadatsana Abdullah bin Salih qala hadatsana Laits bin Sa'd an Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Umar wa huwa bin Hayyan ad-Dimashqi qala sami'tu mukhbiran yukhbiruni. Maka berkatalah pada waktu itu Umar bin Hayyan ad-Dimashqi, aku telah mendengar seseorang mengkhabarkan kepadaku daripada daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sajadtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 sajdah, sebanyak 11 tempat sujud, dan antaranya adalah apa yang ada di dalam suratul Najm, wa hadza asahhu, dan sanad yang kedua ini adalah lebih sahih daripada riwayat Sufyan bin Waqi' daripada Abdullah bin Wahab yang kita telah baca sebentar tadi. Maka ini adalah 11 tempat. Nanti Imam Tirmizi akan tambah pada bab yang ke-12, bab yang ke-13 berkenaan tentang tempat-tempat lain yang ada sujud tilawah. Bab yang ke-10 berkenaan tentang wanita keluar ke masjid untuk salat. Babun, bab pada hadis dan riwayat berkenaan khurujin nisa, keluarnya wanita ilal masajid, ke masjid untuk salat. Maka jawapannya adalah boleh, wanita boleh pergi ke masjid untuk salat. Riwayat 576. Wa bi ilayhi qala hadatsana Nasr bin Ali qala hadatsana Isa bin Yunus an al-A'mash an Mujahid qala kunna inda ibn Umar. Kata Mujahid, kami pernah duduk di sisi Abdullah bin Umar. Faqal, maka berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idzanu lin nisa, izinkanlah para wanita billaili, pada waktu malam, ilal masajid, untuk pergi ke masjid. Faqala ibnuh, maka berkatalah anak kepada Abdullah bin Umar, wallahi, demi Allah, la na'zanu lahunna, kami takkan mengizinkan wanita kami pada waktu malam untuk pergi ke masjid. Yattakhidnahu, kerana mereka akan menjadikan itu daghlan, sebagai satu perkara yang tak elok. Apakah maksud daghlan? Ay hilatan lil fasad, satu perkara yang tak elok. Ataupun lihat kepada Arafah pada baris yang ke-5 daripada bawah, ad-daghal ay al-istiyadu mukhtafiya, maksudnya adalah pada waktu itu perkara yang tak elok. Istiyad maksudnya memburu, perkara yang tak elok ataupun peluang yang tak elok. Maka anak kepada Abdullah bin Umar dia kata, tak, aku tak akan izinkan para muslimat ataupun isteri aku untuk pergi ke masjid pada waktu malam, kerana itu akan menjadi penyebab kepada berlakunya perkara yang tak elok, fitnah dan sebagainya. Kerana zaman tersebut tak ada lampu pada waktu malam, dan juga banyak lagi perkara-perkara yang lain yang mereka risaukan. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar dalam keadaan marah, yad'u alaihi, gariskan bawah tu, yad'u alaihi, dia marah kepada anaknya. Dia kata, fa'alallahu bika wa fa'al, moga Allah perlakukan kamu dengan perlakuan sekian-sekian yang tak elok. Aku sampaikan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqul, dan kamu berani berkata, la na'zan, kami tak izinkan. Maka pada waktu itu dia marah anaknya, dan ini menjadi dalil bahawa boleh untuk para wanita keluar untuk solat di masjid. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka lihat kepada Arafah 2, 4, 6, 7. 7 baris daripada bawah. Maka kata para ulama, wa amma ma fi hadithil bab, apa yang ada dalam tajuk hadis, yang ada dalam tajuk yang kita baca tadi, famuraduhu, maka maksud daripada hadis tadi adalah annar rijal, sesungguhnya para suami ataupun para lelaki, laisa lahum haqqun, mereka tidak ada hak untuk melarang pada waktu itu isteri mereka daripada menghadiri solat berjemaah di masjid, daripada menghadiri masjid.
tak ada hak. Sebab Nabi SAW perintahkan pada waktu itu untuk izinkan. Kecualilah pada waktu itu membawa kepada perkara yang benar-benar melanggar syarak dan sebagainya. Seperti al-a'yadzubillah, pergaulan bebas, ataupun pada waktu itu berjumpa dengan bukan mahram, ataupun boleh membawa kepada fitnah, maka itu adalah isu dan perkara yang lain yang mana boleh ditegah. Bab yang ke-11, bab pada hadis dan riwayat berkenaan karahiyatil buzaq, makruh pada waktu itu meludah fil masjid, di dalam masjid. Zaman dulu masjid tidak ada kapet, tidak ada lantai, yang ada hanyalah pada waktu itu tanah yang menjadi tempat sujud. Bab yang hadis yang ke-577. Okey, tadi kita tertinggal. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Zainab yang merupakan isteri kepada Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Khalid Al-Juhani. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih berkenaan tentang meludah di dalam masjid. Riwayat yang ke-577. Wabi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan an Mansur an Rib'i ibn Hirash an Tariq bin Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu anhu. Daripada Tariq bin Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, idza kunta fi shalah, apabila kamu berada dalam keadaan salah, fala tabzuk, maka janganlah kamu ludah, an yaminika, pada bahagian kanan kamu, walakin, akan tetapi, khalfaka, ludahlah ke arah belakang, au tilqa ashimalika, ataupun ke arah kanan. Tapi nak ludah ke arah belakang dan kanan ni ada syarat dia. Lihat kepada Arafah, baris yang pertama. Fi ba'dir riwayat, dalam sebahagian riwayat yang lain adanya pada waktu itu syarat dia. Idza lam yakun rajulun fi shimalika, apabila tak ada orang lain, baru boleh ludah ke arah kiri ataupun belakang. Kaila yaqa'u fi yamini dzalikar rajul. Lalu kata para ulama, kalaulah nak diambilkan ini sebagai syarat, wa idza jama'ta turuq, dan bila digabungkan pada waktu itu semua periwayatan, fala yakhruj al-wus'ah, maka sebenarnya langsung tidak ada kelonggaran untuk meludah di dalam masjid dan tidak pula ketika mana solat. Sebab ketika mana solat, seluruh arah ada orang. Depan kita ada orang ketika solat berjemaah, kiri ada orang, belakang ada orang. Maka sebenarnya itu adalah hikmah yang Nabi SAW sebenarnya pada waktu itu mengatakan tidak kepada para sahabat dengan penuh hikmah. Nabi kata jangan ludah arah kanan, kiri dan belakang boleh. Tapi kiri dan belakang pun kalau ada orang jangan. Maka pada waktu itu kiri dan belakang memang ada orang. Sebenarnya Nabi SAW nak mendidik para sahabat untuk tidak ludah dalam masjid dan juga ketika mana berada di dalam solat. Sebab pada zaman tersebut menjadi perkara biasa untuk orang Arab pada waktu itu ludah di mana-mana. Dan bukan senang untuk tukar adat dan kebiasaan tersebut. Macamlah contoh kita tengok, saya pernah pergi India, Bangladesh dan Pakistan pada tahun 2006. Dan pada waktu tu mereka memang biasa ludah kat mana-mana. Ludah kat mana-mana. Dan mereka ni makan pan, daun apa? Daun pan tu mereka makan sesuatu daripada daun yang mereka makan. Lalu bila mereka ludah ada warna merah daripada kesan daun tadi. Dan mereka ludah mana-mana pada zaman tersebut. Sekarang ni mungkin dah berubah, dah berapa belas tahun. Tapi pada zaman tersebut memang mereka ludah mana-mana. Mereka ludah mana-mana yang mereka rasa suka. Tengah jalan, tepi jalan dan sebagainya. Cuma dalam masjid tak adalah. Tapi kita kena faham itulah situasi Nabi SAW dalam nak mendidik para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi bersabda, akan tetapi ludahlah jika dalam keperluan ke arah belakang kiri ataupun di bawah kaki kamu, di bawah kaki kiri kamu. Wa fil babi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Berkata Imam Tirmizi, hadis Tariq adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu. Wa sami'tu, dan kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Jarud berkata, aku telah mendengar Waqi' berkata,
lam yakdzib, tidak pernah berkata dusta. Rib'i bin Hirash rahimahullahu taala sekalipun ketika mana dalam Islam. Rib'i bin Hirash radhiyallahu taala anhu. Lihat kepada Syaikha tentang Rib'i bin Hirash. Wa nukila fi fadailih, di antara kelebihan Rib'i bin Hirash disebutkan beliau tak pernah sakit, daimus sihah, beliau tak pernah sakit, dan beliau tidak pernah senyum, sentiasa menangis, sentiasa berada dalam keadaan tidak tenteram. Ketika mana ditanya beliau kenapa beliau tidak pernah tersenyum, maka beliau menjawab, kaifa yadhak, bagaimana seseorang yang belum tahu adakah pada waktu bagaimana seseorang yang berada dalam kerisauan yang amat boleh gelak dan boleh tersenyum. Dan sesungguhnya aku tidak tahu di manakah tempat tinggalku, fil jinani am fin niran, di syurga ataupun neraka. Kelak bila aku dah tahu, aku akan senyum dan gelak gembira. Maka disebutkan fantaha umruhu, maka ketika mana dia berada pada hujung usianya, pada saat kematiannya, maka pada waktu itu dia telah gelak ataupun tersenyum ketika mana saat sakaratul maut dia gelak. Kerana waktu itu dah ditunjukkan di manakah tempat tinggalnya, iaitu di syurga. Maka ini Rib'i bin Hirash. Wa qala Abdurrahman bin Mahdi, berkata Abdurrahman bin Mahdi, orang yang paling kuat periwayatan hadis daripada kalangan penduduk Kufah adalah Mansur bin Mu'tamir rahimahullahu taala. Riwayat 578. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-buzaku, meludah di dalam masjid, khati'ah adalah satu kesalahan, wa kaffaratuha, dan untuk menebus kesalahan tersebut adalah dafnuha, dengan menanamnya di dalam tanah. Sebab zaman tersebut tak ada kapet, tak ada mozaik. Maka bila ludah, maka Nabi SAW suruh kambuskan dengan tanah, suruh pada waktu itu tutup dengan tanah yang ada dalam masjid. Maka ini adalah hadis yang hasan sahih kata Imam Tirmizi. Bab yang ke-12, bab berkenaan tentang sujud di dalam surah Idzas Sama'un Syaqqat dan juga di dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka lihat kepada Arafah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihat kepada Arafah, baris yang keempat daripada bawah. Jumpa tak? Maka kata para ulama, Imam Tirmizi bertujuan mendatangkan bab ini adalah ar-raddu ala Malik, memberi jawapan kepada Imam Malik bin Anas. Fa innahu qala, kerana Imam Malik berkata tidak ada sujud pada surah-surah yang pendek yang ada pada juz yang ke-30. Tidak ada sujud. Maka dibawakan riwayat ada dalil mengatakan adanya sujud di dalam surah Idzas Sama'un Syaqqat dan juga dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka tadi dibawakan riwayat berapa sujud yang tadi? Berapa sujud dibawakan riwayat dia? 11. Di sini tambah lagi 2 jadi berapa? Kemudian ditambah dengan surah An-Najm pada muka surat yang sama jadi berapa? 14. Maka inilah 14 tempat di dalam mazhab Syafi'i berkenaan tentang sujud tilawah. Bab yang ke-12 berkenaan tentang sujud tilawah pada surah Idzas Sama'un Syaqqat dan juga pada surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Riwayat yang ke-579. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ayyub bin Musa an Atha bin Mina an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sajadna, kami pernah sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah Idzas Sama'un Syaqqat dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Sufyan an Yahya bin Sa'id an Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm an Umar bin Abdul Aziz an Abi Bakr bin Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislah, riwayat yang lebih kurang sama. Wa fil hadis, kata Imam Tirmizi, dan di dalam hadis ini arba'atun minat tabi'in, sebenarnya ada 4 orang tabi'in yang mereka ambil riwayat di antara satu sama lain.
Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih dan beramal pada hadis ini. Di sisi kebanyakan ahli ilmu, mereka berpandangan as-sujuda, adanya sujud tilawah di dalam surah Idza Sama'un Syaqqat dan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berbeza dengan pandangan Imam Malik yang mengatakan tidak ada. Bab yang ke-12, babu ma jaa fi sajdati fin najam. Bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan adanya sujud tilawah di dalam suratul Najm. Riwayat yang ke-580. Wa bi ilayhi qala hadatsana Harun bin Abdullah al-Bazzar. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي أن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sujud fiha, yakni Najm, ketika mana Nabi membaca surah An-Najm. Wal muslimun, dan semua orang Islam pada waktu itu turut sujud. Wal musyrikun, dan orang-orang musyrik pun turut sujud. Wal jin, jin pun turut sujud. Wal insu, dan manusia semuanya sujud. Maka ini berlaku pada tahun yang kelima kenabian. Pada tahun yang kelima kenabian, ketika mana pada bulan Ramadan Nabi SAW telah membaca surah An-Najm, maka semua yang mendengar bacaan Nabi ketika mana Nabi sujud, mereka semua telah sujud, terpegun melihat pada waktu itu bacaan Nabi SAW. Maka lihat kepada Sahara. Di sini panjang lebar. Lihat kepada Sahara. Okey, pada baris yang pertama, maka kenapa Nabi SAW sujud? Imtithalan li amrillah, kerana itu adalah perintah Allah, maka Nabi pun sujud. Kemudian pada hujung baris yang pertama, wasajadal mu'minun, kenapa orang-orang beriman sujud? Kerana mereka mengikuti sujud Nabi SAW dan pada waktu itu mereka mendengar bacaan sujud Nabi SAW. Jumpa ke tidak ni? Kemudian pada baris yang kedua, kenapa orang musyrik Mekah pun turut sujud? Wasajadal musyrikun lisimai asma'i alihatihim minallati wal uzza wa manat, kerana mereka telah mendengar nama-nama Tuhan mereka yang ada disebutkan dalam surah ini, maka pada waktu itu mereka pun terpegun dan mereka pun turut sujud. Yang mana pada awal surah An-Najm ada menyebut tentang nama-nama Tuhan mereka, tapi bukanlah dalam bentuk pujian, tapi pada waktu itu bila mereka dengarnya nama Tuhan mereka, mereka pun turut sujud. Au lima zahara min sutuwati sultanil izz, ataupun mereka pada waktu itu terlalu terpegun, maka orang-orang musyrik pun turut sujud dan sebagainya. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang bawah itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad illa, kecuali ada beberapa orang musyrik Mekah yang mana mereka sangat celaka dan mereka sangat melampaui batas, yang mana mereka ni tak sujud. Lalu apa mereka buat? Wa huwal ladzi akhadha, mereka telah ambil kafan, satu genggam, min hasa, daripada tanah dan debu. Farafa'ahu, lalu bila mereka tengok semua orang sujud, mereka telah ambil tanah dan debu tadi dan mereka letakkan pada dahi mereka. Tapi itu pun menjadikan mereka melakukan perbuatan tersebut bila mendengar Nabi membaca surah An-Najm. Wa amma ma yurwa, dan apa yang telah diriwayatkan, yang mana mereka sujud kerana mendengar Nabi memuji Tuhan-Tuhan mereka dengan ungkapan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja faqad abtaluh, maka riwayat itu adalah batil. Nanti kita akan baca bahawa ada yang mengatakan mereka sujud kerana mereka sangka bila Nabi membaca tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja, yang mana ayat tu dah tak ada. Ada sebahagian mengatakan ayat tu dah tak ada dalam surah An-Najm. Maka mereka sujud kerana mereka menyangka Nabi pada waktu itu memuji berhala mereka. Maka di sini kata para ulama, maka riwayat ini adalah batil. Riwayat ini adalah pada waktu itu adalah rekaan. Rekaan siapa? Maka boleh tengok bawah itu, inna hadhil qissah, riwayat tersebut adalah pada waktu itu daripada rekaan az-zanadiqah, golongan zindik. Mereka reka. Nabi SAW tidak menyebut. Sebab itu nanti kalau baca Arafah boleh nampak riwayat tersebut. Para pelajar boleh nampak. Tapi kita tak baca riwayat tersebut.
Kerana ada yang mengatakan pada waktu itu mereka sujud, orang musyrik Mekah sujud kerana Nabi puji berhala mereka dengan ungkapan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Maka para ulama kata riwayat tersebut batil. Riwayat tersebut adalah rekaan golongan zindik pada waktu itu. Walam yankulhu ahadum min ashabil hadis. Tak ada seorang ulama hadis yang muktabar pun yang menukilkan riwayat tersebut. Tak ada. Yang ada menukilkan riwayat tersebut siapa? Maka disebutkan di sini illa ba'du ahli siyari wal mu'arrikhun. Yang ada menukilkan riwayat tersebut hanyalah pada waktu itu ulama-ulama sirah. Adapun ulama hadis tak ada pun menukilkan riwayat yang mengatakan orang musyrik Mekah sujud kerana mendengar Nabi membaca ungkapan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Tak ada. Maka ini adalah riwayat yang ditolak. Sebab itu kita tak kongsikan penuh riwayat tersebut. Namun pada waktu itu semua telah sujud, termasuk jin yang ada pada waktu itu pun mereka sujud. Jin ni datang daripada mana? Lihat kepada Arafah, baris yang kedua, 4, 6, 8 daripada bawah. Zakar al-Aini, Allamah Aini rahimahullah telah menukilkan nama-nama sebahagian daripada jin yang telah sujud pada waktu itu. Dan jin ni datang daripada mana? Mereka datang daripada Nasibin dan daripada Ninanwa. Mereka datang daripada Ninanwa. Dan pada waktu itu disebutkan nama-nama mereka dalam sebahagian kitab. Tapi tak adalah kita nak pada waktu itu baca nama-nama tersebut. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abdullah bin Abbas adalah hadis hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi sebahagian ahli ilmu. Mereka berpandangan adanya sujud tilawah ketika membaca surah An-Najm. Waqala, dan telah berkata sebahagian ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, laisa, tidak ada fil mufassal, pada surah-surah mufassal, sajdatun, sebarang sujud tilawah. Dan itulah pandangan Imam Malik bin Anas. Kata Imam Tirmizi, wal qawlul awal, namun pandangan yang pertama lebih sahih, dan itulah pegangan Imam Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwih. Bab yang ke-14, Babu Maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan malam yasjud fih, pada mereka yang tidak sujud pada surah An-Najm. Ada yang mengatakan tak ada sujud tilawah dalam surah An-Najm. Apakah dalil mereka? Ini dalil mereka. Riwayat 581. Wa bi ilai qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Waqi'un an ibni Abi Dhi'b an Yazid bin Abdullah bin Qusayt an Atha bin Yasar an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qara'tu ala Rasulillah, aku telah memperdengarkan bacaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm, surah An-Najm. Falam yasjud fiha, maka baginda tidak sujud ketika mana mendengarnya. Nabi tak sujud. Maka bila Nabi tak sujud, maka Zaid bin Thabit tak sujud. Maka ini dijadikan dalil oleh sebahagian orang bahawa tidak ada sujud tilawah dalam surah An-Najm. Tetapi Imam Syafi'i berbeza pendapat. Maka daripada hadis inilah Imam Syafi'i mengeluarkan istidlal bahawa orang yang dengar bacaan sujud tilawah, dia tak wajib sujud, sunat. Kalaulah dia nak sujud, sujud. Kalaulah dia tak nak sujud, maka tak berdosa. Sebab itu lihat kepada Sahara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihat kepada Sahara. Maka apa yang laisa tu tak payah baca. Laisa tu adalah jawapan Imam Abu Hanifah. So Imam Abu Hanifah kata wajib sujud. Tapi kalau kita buang laisa tersebut, maka sebenarnya fihi dalalatun. Maka bila kita baca riwayat tadi yang Nabi tak sujud bila mendengar bacaan Zaid bin Thabit, maka di sini adanya dalil menunjukkan bahawa tidak wajib untuk sujud bagi orang yang mendengar sesuatu bacaan, dan juga untuk orang yang baca sendiri pada waktu itu tak wajib sujud. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i tidak wajib sujud tilawah. Afdalnya sujud tapi tak wajib sujud. Dan ini sebagai dalil Nabi mendengar bacaan Zaid bin Thabit, Nabi tak sujud, dan Zaid bin Thabit pun pada waktu itu tidak sujud. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Zaid bin Thabit adalah hadis yang hasan sahih wa ta'awwala, dan telah menafsirkan sebahagian daripada ahli ilmu hadis ini. Maka mereka berkata,
innama bahawasanya tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan untuk sujud pada surah An-Najm, lianna Zaid bin Thabit, kerana sesungguhnya Zaid bin Thabit yang sedang membaca pada waktu itu, hina qara'a, ketika mana membaca, falam yasjud, dia tidak sujud. Maka bila Zaid bin Thabit yang membaca tak sujud, lam yasjudin Nabi, maka Nabi pun tak tidak sujud. Waqalu, dan mereka menafsirkan hadis ini dengan tafsiran as-sajdatu wajibatun ala man sami'aha, sujud tilawah. Okey, sujud tilawah wajib untuk semua yang mendengar ayatnya, ayat sujud tilawah. Dan ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah, bahawa sujud tilawah adalah wajib. Walam yurakhisu, dan mereka pada waktu itu tidak memberikan keringanan fi tarkiha, pada untuk tidak sujud ketika mana mendengar ayat tilawah. Waqalu, dan mereka berkata, in sami'ar rajul, jika seseorang itu mendengar ayat tilawah, wa huwa ala ghairi wudu, dan dia mendengar dalam keadaan tak ada wudu, fa idza tawaddaa, bila dia ambil wudu, sajada, dia perlu untuk sujud. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan juga ulama Kufah, termasuklah Abu Hurairah, dan inilah pandangan Imam Ishaq bin Rahawai, bahawa sujud tilawah adalah wajib untuk orang yang baca dan juga untuk orang yang dengar. Wa qala ba'du ahli ilmi, dan sebahagian daripada ahli ilmu berkata, sesungguhnya sujud tilawah itu ala man arada, hanya untuk orang yang berkehendak untuk sujud ketika mana membacanya. Wal tamasa, dan mereka menginginkan fadlaha, kelebihannya, bererti tak wajib. Fa warahasu, dan mereka memberikan kelonggaran fi tarkiha, untuk tidak sujud. Qalu, mereka berkata, in arada zalika, jika ingin untuk sujud maka boleh sujud, kalau tak nak sujud maka tak perlu sujud. Maka mereka berkata sujud tilawah adalah sunnat. Wahtaju, dan mereka menjadikan dalil dengan hadis marfu', iaitu hadis Zaid bin Thabit yang kita baru baca tadi, di mana kata Zaid bin Thabit, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah memperdengarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm, surah An-Najm, falam yasjud, dan Nabi tidak sujud, padahal Nabi dengar ayat tersebut. Faqalu, maka mereka memberikan dalil, law kanatis sajdah wajibah, kalaulah sujud tilawah itu adalah wajib, lam yatrukin Nabi, nescaya Nabi tidak akan meninggalkan sujud, dan Nabi tidak akan membiarkan Zaid untuk tidak sujud, sehinggalah pada waktu itu Zaid bin Thabit sujud dan Nabi pun sujud. Wahtaju, dan mereka juga menjadikan dalil dengan riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahawa Umar bin Khattab pernah membaca ayat sujud tilawah di atas mimbar, fanazala, maka pada waktu itu Umar bin Khattab telah turun daripada mimbar lalu sujud. Thumma qara'aha, kemudian Umar bin Khattab telah membaca sekali lagi pada minggu yang berikutnya, pada hari Jumaat yang berikutnya, ayat daripada sujud tilawah. Fatahayya'an nas, maka para makmum bersedia untuk sujud. Faqala, maka berkata Umar bin Khattab, innaha, sesungguhnya sujud tilawah, lam tuktab alaina, tidaklah diwajibkan ke atas kita, illa an nasya', kecuali jika kita berkehendak. Falam yasjud, maka pada minggu yang kedua ini Umar bin Khattab tidak sujud. Walam yasjudu, dan para makmum yang ada ketika itu pun mereka tidak sujud. Fadhahaba, maka telah berpegang kepada pandangan ini sebahagian ahli ilmu, dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahawa tidak wajib untuk sujud tilawah. Kalau nak sujud, maka itu mendapat kelebihan yang besar. Kalaulah tidak sujud, maka tidak berdosa. Bab yang ke-15, berkenaan tentang adanya sujud tilawah di dalam surah Sad. Minta maaf. Bab yang ke-15, bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan as-sajdah, sujud yang ada di dalam surah Sad. Maka secara ringkasnya Imam Syafi'i menyebut sujud yang ada dalam surah Sad adalah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Lalu tak boleh dibuat ketika mana dalam solat. Dan Imam Abu Hanifah menyebut ianya adalah sujud tilawah, lalu boleh buat ketika mana berada dalam solat. Maka lihat kepada Sahara, maka pada baris yang ke-245, fa inda Syafi'i, jumpa tak? Fa inda Syafi'i, baris yang ke-5, maka di sisi Imam Syafi'i, laisat minal azaim, bahawa sujud yang ada dalam surah Sad bukanlah sujud tilawah. Wa innama hiya sajdatu syukri, itu adalah sujud syukur.
tustahabbu fi ghairi salah, sunat untuk sujud ketika mana bukan dalam solat. Wa tahrumu fiha, dan haram di sisi Imam Syafi'i untuk sujud yang ada dalam surah Sad ketika mana di dalam solat. Dan inilah pandangan para ulama dalam mazhab Syafi'i. Wa inda Abi Hanifah, di sisi Imam Abu Hanifah, hiya minal azaim, sujud yang ada dalam surah Sad adalah sujud tilawah. Jom kita baca riwayatnya. Wa bi ilayhi qala hadatsana ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di dalam surah Sad. Berkata Abdullah bin Abbas, wa laysat min azaimis sujud, dan tidaklah sujud yang ada dalam surah Sad tersebut daripada sujud yang ditekankan, iaitu sujud tilawah. Ini bukan sujud tilawah. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan para ulama telah berbeza pendapat daripada kalangan sahabat Nabi dan golongan selepas daripada mereka berkenaan tentang sujud yang ada dalam surah Sad. Fara'a, maka telah berpandangan sebahagian daripada ahli ilmu an yasjuda fiha, bahawa boleh untuk sujud ketika mana membaca surah Sad. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahway. Wa qala ba'duhum, dan mereka berkata, innaha taubatu nabi, ianya adalah taubat Nabi, walam yara as-sujuda fiha, dan mereka berpandangan tidak perlu sujud padanya. Maka Imam Syafi'i kata boleh sujud, tapi ianya adalah sujud syukur, tak boleh buat dalam solat. Tetapi luar solat boleh sujud. Ianya bukan sujud tilawah. Bab yang ke-16 berkenaan tentang sujud tilawah yang ada di dalam surah Al-Hajj. Imam Syafi'i kata ada 2 tempat, tetapi Imam Abu Hanifah hanya kata hanya ada 1 tempat. Apakah dalil yang mengatakan ianya ada pada 2 tempat? Ini dalilnya. Riwayat yang ke-583. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahiyah an Mishrah bin Ha'an an Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qultu, aku telah bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, fuddilat, telah dilebihkan suratul Hajj, surah Hajj, bi anna fiha, bahawa sesungguhnya di dalam suratul Hajj sajdatain, ada 2 sujud. Ada 2 sujud tilawah. Qala, maka Nabi menjawab, na'am, ya. Wa man lam yasjudhuma, maka orang yang tidak mahu untuk sujud pada kedua-dua tempat yang ada dalam surah Al-Hajj, fala yaqra'huma, maka tak perlulah untuk baca. Maksudnya, kalaulah tak baca, maka tak perlu untuk sujud. Maka ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahawa dalam suratul Hajj ada 2 sujud tilawah. Sebaliknya Imam Abu Hanifah mengatakan hanya 1. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang sanadnya tidaklah begitu kuat, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu berkenaan tentang perkara ini. Maka telah diriwayatkan daripada Umar bin Khattab dan Abdullah bin Umar, mereka berdua berkata, fuddilat, telah dilebihkan suratul Hajj, dengan sesungguhnya pada suratul Hajj ada 2 sujud tilawah. Dan inilah pandangan Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahway. Wa ra'a ba'duhum, dan telah berpandangan sebahagian daripada mereka, fiha, bahawa di dalam surah Al-Hajj hanya ada sajdatan, hanya ada 1 sujud tilawah sahaja. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik dan juga para ulama Kufah. Jelas ke jelas? Bab yang ke-17, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang berkenaan ma yaqulu, apakah yang patut dibaca fi sujudil Quran, ketika mana sujud tilawah. Ketika mana sujud tilawah, apakah doa yang patut baca? Riwayat 584. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Muhammad bin Yazid bin Khunais qala hadatsana Hasan bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Yazid qala li Ibnu Jurayj telah berkata kepada Hasan bin Muhammad, ya Hasan, wahai Hasan, akhbarani, telah memberitahu kepadaku Ubaidullah bin Abi Yazid daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, jaa rajulun, telah datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni ra'aitunil lailah, sesungguhnya aku telah melihat diriku pada malam tadi, wa ana naimun, dalam keadaan aku sedang tidur, ka'anni usalli, seolah-olah aku telah solat di belakang sebatang pohon. Fasajadtu, maka ketika mana aku membaca Al-Quran, aku telah sujud. Fasajadati syajarah, maka pokok tersebut pun telah turut sujud.
li sujudi, mengikut sujudku. Fasami'tuha, maka aku telah mendengar pohon tersebut berdoa seraya berkata, Allahumma, sama-sama, Allahumma uktubli biha indaka ajra. Ya Allah, tulislah untukku dengan sebab sujud ini di sisimu pahala. Wada' anni biha wizra, dan ampunkanlah daripadaku dengan sebab sujud ini akan dosa. Waj'alha li indaka zuhra, dan jadikanlah untukku dengan sebab sujud ini di sisimu zuhra, akan pada waktu itu balasan. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud, dan terimalah sujud tersebut daripadaku seperti mana dikau telah menerimanya daripada hamba-Mu Daud. Maka lelaki ini cerita kepada Nabi SAW tentang doa yang didengar pohon tersebut baca. Maka berkatalah Hasan, telah berkata kepadaku Ibnu Jurayj, telah berkata kepada Ibnu Jurayj atuknya, dan telah berkatalah Abdullah bin Abbas, faqara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW telah membaca satu ayat yang ada sujud tilawah. Summa sajada, kemudian baginda telah sujud. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tuhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, dalam keadaan baginda membaca mislama akhbarahu, doa yang sama yang sahabat tersebut telah maklumkan kepada Nabi daripada ungkapan doa pokok tadi. Maka daripada sini menjadi dalil bahawa dalam sujud tilawah boleh digunakan doa yang kita baca tadi. Cuma ni dipanjang sedikit. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib daripada hadis Abdullah bin Abbas, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Riwayat 585. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala hadatsana Khalid al-Hadza an Abi al-Aliya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap membaca di dalam sujud tilawah pada waktu malam doa, sama-sama baca, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih. Maka ringkasannya Imam Tirmizi bawakan dua doa yang boleh dibaca sewaktu dalam sujud tilawah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dah sampai ke kereta? Belum. Bab yang ke-18, bab ma dzukira, bab pada riwayat yang menyebutkan fi man fatahu, seseorang yang tertinggal hizbuhu, amalan yang telah dibuat secara tetap minal laili, pada waktu malam, faqadahu, maka dia boleh mengqadakan amalan sunat tersebut bin nahar, pada waktu siang, dengan syarat amalan tersebut memang dah menjadi kebiasaan dia. Maka ini jelas dalam mazhab Syafi'i, amalan sunat yang memang dilakukan secara berterusan, kalaulah tertinggal, maka pada waktu itu boleh diqada. Riwayat 586. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Safwan an Yunus an Ibn Shihab an Sa'ib ibn Yazid wa Ubaidullah akhbarahu an Abdurrahman ibn Abdul Qari qala sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama, barang siapa yang tertidur, an hizbihi, sebelum sempat melengkapkan rutin, amalan rutin dia, au an syai'in, ataupun daripada sebahagian daripada amalan rutin dia, faqara'ahu, maka dia boleh membaca amalan tersebut ma baina di antara waktu solatil fajar, solat subuh, wa solatil zuhri, dan solat zuhur. Dia boleh ganti amalan yang dia dah kerap baca di antara solat subuh dan solat zuhur. Kutiba lahu, maka akan dituliskan untuknya pahala yang sama, ka'annama qara'ahu minal lail, seolah-olah dia melakukan amalan tersebut pada waktu malam. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan Abu Safwan namanya adalah Abdullah bin Sa'id Al-Makki, wa rawa anhu, dan telah meriwayatkan daripadanya Al-Humaidi, dan juga para sahabat yang terkemuka. Dah sampai ke belum? Okey. Bab yang ke-19, kalau dah sampai beritahu. Bab majaa, bab pada hadis dan riwayat yang telah datang, minat tasydid, daripada amaran keras, fil ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, berkenaan tentang orang yang mengangkat kepala sebelum imam.
maka ada amaran yang keras untuk orang yang melakukan pergerakan solat sebelum imam. Riwayat 587. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Muhammad bin Ziyad wa huwa Abu al-Harith al-Basri thiqah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yakhsha, adakah tidak takut, allazi, orang yang yarfa'u, mengangkat, ra'sahu, kepalanya, qabla al-imam, sebelum daripada imam. Adakah mereka tak takut an yuhawwilallahu, bahawa Allah akan menukarkan ra'sahu, kepalanya, ra'sa himar, menjadi kepala keldai. Maka amaran yang keras, jangan kita solat mendahului imam. Berkata Qutaibah, telah berkata Hammad, telah berkata kepadaku Muhammad bin Ziyad, innama qala, sesungguhnya dalam riwayat tersebut adalah ama yakhsha. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan Muhammad bin Ziyad, beliau adalah Basriyun, seorang yang berasal daripada Basrah, thiqatun, riwayatnya dipercayai, dan beliau diberikan kunyah Abul Harith. InsyaAllah kita akan sambung daripada bab yang ke-20 esok insyaAllah.